Assalamualaikum. Hari ini kita sambung subtopik 3.1.1 membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okey, kita pergi kepada latihan 3 pada muka surat 4 di modul masing-masing. Latihan 3, soalan dia, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. PQRS merupakan 4 titik pada lilitan bulatan. Lengkapkan jadual berikut. Okey, ini adalah titik koordinat lah. P, Q, R, okey, pada satu lilitan bulatan. Okey, baik. Jadi kita kena isi ataupun lengkapkan jadual yang diberi. Okey, contohnya pada titik P. Okey, titik P kat sini kan. Okey, koordinat yang diberi adalah koordinat X. Macam mana kita nak tengok koordinat X? Ini titik P. Okey, nak tahu koordinat X, kita akan baca ke bawah kepada paksi X. Jadi kat sini dia tunjuk koordinat dia adalah 0.7. Jadi tulis kat sini 0.7. Okey, koordinat Y adalah, kalau kita nak baca sini titik P, kita tengok dekat dia punya paksi Y. Paksi Y tunjuk adalah 0.7. Sebab tu kat sini kita tulis 0.7. Okey, seterusnya, kolom seterusnya diminta koordinat Y bahagikan dengan koordinat X. Jadi, koordinat Y kita adalah 0.7 per koordinat X kita 0.7. Jadi, 0.7 bahagi 0.7 kita akan dapat 1. Okey, nah? Okey, seterusnya adalah titik Q. Okey, titik Q, mula-mula kita nak cari koordinat X kan. Jadi, sini titik Q, nak cari koordinat X, kita akan baca dia ke bawah lah, ke paksi X. Jadi, kat sini dia tunjuk koordinat X adalah negatif 0.9. Jadi, kita tulis kat sini lah, negatif 0.9. Okey, nah? Okey, lepas tu koordinat Y. Okey, kat titik Q. Nak cari koordinat Y, kita akan baca ke paksi Y. Okey, dia tunjuk kat sini 0.4. Jadi kita tulis kat sini 0.4. Okey, seterusnya, kolom seterusnya diminta koordinat Y bahagikan dengan koordinat X. Okey. Jadi, koordinat Y pada titik Q adalah 0.4 bahagikan dengan negatif 0.9. Okey, kita tekan kalkulator. 0.4 bahagi negatif 0.9. Kita akan dapat negatif 4/9. Okey, itu jawapan dia. Okey, nah? Okey, jadi nak bagi faham. Okey, sila cari koordinat X, koordinat Y dan juga koordinat Y bahagi koordinat X bagi titik R dan S. Okey, baik. Seterusnya kita akan belajar macam mana menentukan nilai sin theta, cos theta dan tangen theta menggunakan koordinat X dan koordinat Y. Sebelum cikgu terangkan mengenai perkara di atas ni, okey, kita akan imbas balik macam mana kita nak dapat sin theta, cos theta dan juga tangen theta. Okey. Dan dulu sebelum ni kamu belajar trigonometri. Okey, kamu akan diberi satu segi 3.
Okey, dalam satu segitiga mempunyai sudut theta. Okey, ini theta. Okey, sudut theta, simbol dia macam ni. Theta. Ini nama dia theta. Okey. Okey, jadi kamu diberi sudut. Okey, dekat sebelah sudut ni ada satu garisan lah. Kita namakan dia garisan bersebelahan ataupun adjacent. Okey, sebab dia garisan ni duduk sebelah sudut. Okey. Okey, depan garisannya adalah kita panggil opposite side ataupun bertentangan. Sebab garisan bertentangan ni dia bertentang dengan sudut theta. Okey, lepas tu ini segitiga, satu segitiga ada satu garisan seperti ini. Okey, nama dia adalah hypotenuse. Okey, jadi dalam satu trigonometri yang kamu pernah belajar sebelum ni, kita akan cari, okey, kat sini sudut sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Okey, jadi sin theta dia punya formula dia adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. Maksudnya dalam satu sudut sin theta daripada sudut ni, okay, nak cari sin theta opposite, lepas tu kita bahagikan dengan hypotenuse. Okay, nak? Okay. Sebab tu formula dia adalah SOH. Kita ingatkan sebagai SOH. Sin opposite hypotenuse. Okay. Selepas tu cos theta, nak cari cos theta. Okay, formulanya adalah adjacent iaitu bersebelahan bahagikan dengan hypotenuse. Okay, nah. Okay, sebab tu formula dia adalah cah. Okay, cos sama dengan adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okay, dan selepas itu tangent, nak cari sudut tangent theta. Okey, kita akan formulanya adalah opposite bertentangan bahagi dengan adjacent iaitu bersebelahan. Sebab tu formula dia adalah tu. Jadi kalau macam mana kita nak ingat untuk mencari suatu nilai sudut sin theta, cos theta dan juga tangent. Okey, kita akan ingat yang ni lah. Soka 2. Okey, nah. Okey, baik. Berbalik kepada contoh tadi. Okey, nah. Contoh tadi, ini adalah yang kat sini, yang kotak-kotak ni adalah, okey, macam mana kita nak cari nilai sin theta, cos theta dan juga tangent theta menggunakan formula Soka 2 tadi. Yang sebentar tadi, yang cikgu tunjuk sebentar tadi. Okay, kalau cikgu zoom bulatan ni. Okey, nilai sin theta, cos theta dan juga tangent theta dia diambil daripada bulatan ni. Okey, yang mana kamu tengok kat sini ada segitiga kan? Okey, dia ambil nilai daripada segi 3 ni. Okey, nah, cikgu highlight kan. Okey, dia ambil nilai daripada sini. Okey, nah, yang mana pada satu, dapatnya pada satu titik koordinat, iaitu titik koordinatnya adalah 0.5, 0.7. Okey, macam mana nak buat? Okey, 0.5 ni adalah X kan? Manakala Y adalah 0.7. Jadi, kat sini jejari adalah 1, nilai dia unit. Okey. Okey, jadi pada titik A, koordinat X, kita akan tengok kepada paksi X kan? Okey, kat sini 0.5, jadi automatiknya okey, bahagian garisan paksi X ni adalah 0.5. Macam tu juga untuk koordinat Y. Sebab koordinat Y kita akan tengok ke paksi
Y kan. Okey, di sini kan. Okey, di sini. Okey, panjang kosong ke Y adalah 0.7. Sebab tu kat sini nilai dia 0.7 pada garisan ni. Okey nah. Okay, sebab tu kat sini kita dapat 0.5, 0.7 dan garisan ni hipotenusnya adalah 1. Okey, jadi seterusnya kita nak kena tentukan sin theta, nilai sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Okey, apakah nilai dia? Okey, jadi kita balik kepada formula yang kita belajar iaitu toa. Okey nah. Okey, jadi mula-mula kita nak tahu apakah nilai untuk sin theta. Okey, untuk mendapatkan sin theta adalah kan. Jadi opposite dengan hypotenuse. Okey. Jadi daripada segitiga ini, ini theta kan. Okey, jadi kita akan pergi kepada opposite dan juga hypotenuse lah. Jadi dari sudut theta, okey, opposite bertentangan adalah 0.7. Jadi sin theta 0.7 per dengan hipotenus kita dapat 1. Jadi 0.7 bahagi 1 sama dengan 0.7. Okey nah. Okey, seterusnya kita nak cari cos theta. Okey. Cos theta, cos theta, okey. Dia punya formula adalah cah, iaitu yang mana adjacent dengan hypotenuse. Okey, jadi berdasarkan segitiga ini, adjacent adalah bersebelahan kan. Jadi bersebelahan daripada sudut adalah 0.5. Jadi 0.5 per kita punya hypotenuse. Hypotenuse kita kat sini. Jadi 1. Jadi 0.5 ber 1 kita dapat 0.5 bahagi 1 kita akan dapat 0.5. Okey nah. Okey, seterusnya. Okey, kita nak dapat nilai tangent theta. Okey, tangent theta formulanya adalah toa, di mana toa adalah opposite dan adjacent. Jadi opposite adalah bertentangan. Jadi daripada sudut yang bertentang dengan dia adalah 0.7. Jadi kita tulis kat sini 0.7 per adjacent adalah bersebelahan kan. Jadi sebelah dia adalah nilainya adalah 0.5. Okey, jadi tekan kalkulator 0.7 bahagi 0.5 kita akan dapat 0.7 bahagi 0.5 kita akan dapat 7 per 5. Okey. Kelas. Jadi kalau kita tengok latihan 4, okey, pada muka surat 6, okey, soalan dia rajah menunjukkan sekuan 1 2 3 4 bagi bulatan unit. Tentukan nilai sin, cos dan juga tan bagi sudut atau titik yang telah diberikan. Okey. Macam contoh tadi, okey, kita akan try buat latihan soalan A. Okey, soalan A. Okey, cara nak buat dia macam tadi, sama saja. Okey, yang dia bagi adalah pada titik Q.
Okey, diberi koordinat X negatif 0.73 dan koordinat Y 0.54. Bila dapat soalan macam ni, kita bentuk segitiga dulu. Okey nah, saya cikgu zoom. Okey, jadi macam mana nak bentuk segitiga? Okey, pada koordinat ni, okey, dia dah bagi jejari kan? Okey, lepas tu ada titik Q kat sini. Apa yang berlaku pada titik Q? Kamu sambung saja pada paksi X. Jadi ambil pembaris. Kamu sambung. Okey nah. Okey, baik. Okey, lepas tu macam mana kita lepas dah garis, terbentuknya satu garis segitiga, betul tak? Okey, macam mana kita nak tentu nilai dia? Okey, yang pertama sekali, okey, garisan ini, ya, okey, yang hipotenus ni kan, asalnya merupakan jejari, betul tak? Okey, nilai satu bulatan jejari, nilai dia mesti 1. Kat sini mesti 1. Okey nah. Okey, lepas tu macam mana kita nak tentukan yang kat bawah ni pula? Okey, jadi ini koordinat dia, kita tahu ni X, ini adalah Y. Betul? Okey, jadi nilai koordinat X ni kita akan tulis di sinilah. Sebab daripada titik Q kita nak baca dia akan turun bawah kan? Okey, jadi dekat garisan ni adalah negatif 0.73. Okey nah. Okey, untuk Y pula, okey, untuk Y, koordinat Y kalau kita nak baca, kita akan pergi kepada paksi Y kan? Okey, paksi Y kita adalah 0.54. Okey, daripada titik asalan kat sini ke 0.54, okey, jarak dia sama saja dekat sini, betul tak? Jadi dekat garisan ni kita akan tulis 0.54. Okey nah. Okey, dekat sini adalah sudut dia. Sebab kita nak sudut dalam yang segitiga ni. Okey nah. Okey, baik. Okey, kalau kamu nak lebih senang, kita akan buat keluarkanlah segitiga ni. Segitiga ni kita lukis balik kat luar ni. Okey. Okey, bila kita lukis kat luar, bentuk dia macam ni lah. Kita draft saja. Okey, kat bawah ni, garisan bawah ni, negatif 0.73 nilai dia. Sini 0.54. Okey, ni hipotenus kita adalah 1. Okey, jadi seterusnya kita nak cari nilai untuk, okey, sin Q, cos Q, tan Q. Jadi, automatik sini adalah sudut Q. Okey nah. Okey, ingat balik apakah formula kalau kita nak cari nilai sin Q, cos Q dan juga tan Q. Ya, kita kena ingat so, ka dan tua. Formula ni kena ingat. Okey nah. Okey, seterusnya kita nak cari nilai sin Q. Nilai sin Q, formula kita adalah so, opposite dan juga hypotenuse. Okey, daripada sudut Q ni, okey, sudut Q ni kita akan nak opposite. Opposite maksudnya bertentangan. Jadi, bertentangan yang kita adalah 0.54. Okey, perkan dengan hipotenus iaitu 1. Jadi 0.54 bahagi 1 kita akan dapat 0.54. Okey, ini adalah nilai sin Q. Okey, seterusnya kita nak cari adalah cos Q. Nilai cos Q. Formula kita adalah, okey, kah iaitu adjacent bahagikan dengan hypotenuse. Jadi dekat dalam kita punya segitiga Q, apakah adjacent kita iaitu bersebelahan? Pergi dekat sebelah dia iaitu nilai dia negatif
0.73. Kita lihat kat sini. Negatif 0.73 bahagi dengan hipotenus. Hipotenus kita sebelah sini. Nilainya adalah 1. Jadi, negatif 0.73 bahagi 1, kita akan dapat negatif 0.73. Okey, nah. Okey, seterusnya adalah kita nak dapatkan nilai tan Q. Okey, nilai tan Q, kita punya formula adalah TOA, iaitu O opposite, A adjacent. Opposite bertentangan, adjacent bersebelahan. Jadi daripada sudut Q, okey, kita pergi opposite dahulu, iaitu Q bertentangan dengan dia adalah 0.54. Tulis kat sini 0.54 per dengan A, iaitu adjacent, bersebelah dengan dia. Sebelah dengan sudut Q adalah negatif 0.73. Okey, jadi pakai kalkulator. Okey, 0.54 bahagi negatif 0.73, kita akan dapat negatif. Okey, kita akan dapat kat sini. Okey, kita akan dapat kat sini negatif 0.7397260274 kan. Okey, jadi kita kena ambil, kalau dia tak cakap berapa titik perpuluhan, kita ambil 2 titik perpuluhan. Okey, kat sini cikgu tulis. Okey, negatif 0.7393. 2 titik perpuluhan terletak pada 3. Betul tak? Okey, kita tengok dekat sebelah 9. Kalau bundarkan, lebih daripada 5, nombor lebih daripada 5, kita kena tambah 1 kat sini. Jadi, jawapannya adalah negatif 0.74 lah. Okey, jadi tulis kat sini adalah negatif 0.74. Okey, nak? Jadi, kalau nak tambah kefahaman kamu, okey, boleh buat soalan B dan juga soalan C. Okey, nak? Okay. Contoh yang seterusnya adalah soalannya, berdasarkan gambar rajah di bawah, cari nilai sin berdarjah 40, cos 40 dan juga tangent 40. Okey, maksudnya kat sini, okey, dalam satu bulatan mempunyai satu segitiga. Okey, ini adalah segitiga dia lah. Okey, dia dah bagi sudut siap-siap iaitu 40 darjah. Okey, macam tadi soalan sebelum ni, kat sini kita tak tahu sebab tu dia bagi theta kan. Okey, yang ni dia bagi tahu dah. Okey, sudut dia 40 darjah. Okey. Sebab tu dia tulis kat sini cari sin 40, cos 40 dan tangent 40. Okey, jadi apabila ada soalan macam ni, senang saja kita terus saja pakai kalkulator. Okey, contohnya soalan A kan. Soalan A dia nak sin 40. Jadi kamu tekan butang sin. Okey, lepas tu tekan 40. Okey, dia akan keluar banyak nombor lah. 0.6427876097 macam ni. Okey. Okey, jadi dalam soalan ni dia tak bagi tahu tempat perpuluhan dia. Jadi kita akan ambil 2 tempat perpuluhan sajalah. Okey, 2 tempat perpuluhan adalah nombor 4. Okey, sekarang ni kita nak tahu sama ada kita punya nombor ni perlu dibundarkan ke tidak. Jadi kita tengok sebelah kanan dia. Sebelah kanan dia adalah bernombor 2. Jadi dalam pembundaran, kalau nombor kurang daripada 2, kita akan tambahkan dengan kosong. Okey, jadi dua tempat perpuluhan, jawapannya adalah 0.6. Okey, 0 tambah 4, jawapan dia 4. Okay, sebab itulah kat sini jawapan dia sin 40, jawapannya adalah 0.6
Okey nah. Kita nak cari cos 40. Jadi tekan kalkulator kamu. Cos 40. Okey, kita akan dapat jawapan 0.766. Okey, jadi kita nak ambil dua tempat perpuluhan kan. Okey, untuk jawapan ni, dua tempat perpuluhan dia terletak pada nombor 6. Okey, jadi kita nak tengok apakah kita punya jawapan untuk dua tempat perpuluhan. Nombor 6 ni kita tengok nombor sebelah kanan dia. Okey, nombor sebelah kanan dia adalah nombor yang lebih daripada 5. Jadi bila nombor lebih daripada 5, kita kena tambah 1. Okey, jadi jawapannya adalah 0.7. 1 tambah 6 adalah 7. Jawapan dia adalah 0.77. Okey, sebab itulah cos 40 jawapannya 0.77. Seterusnya. Okey, tangent 40. Okey, tangent 40 kita dapat, kita akan buat keluar 0.8390. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak jawapan untuk dua tempat perpuluhan. Okey, dua tempat perpuluhan terletak pada nombor 3. Okey, jadi kita tengok dekat sebelah kanan dia. Okey, nombor 9 iaitu lebih daripada 5 kan. Jadi kita kena tambah satulah untuk pemudaran. Okey, jadi jawapan dia adalah 0.84. Okey nah, jadi kita tulis kat sini. Okey, tan 40 sama dengan 0.84. Okey, itu jawapannya. Okey, jadi pada latihan 4, soalan D. Okey, cikgu tunjuk soalan D. Okey, baik. Soalan D, dia bagi terus darjah dia iaitu 72. Okey, 72 dia dah bagi terus kan. Jadi soalan dia minta untuk cari nilai sin 72. Okey, pakai kalkulator macam cikgu cakap tadi. Tekan sin, tekan 7, tekan 2, tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat kat sini nilai dia 0. Okey, 0.9510. Okey, memandangkan soalan ni, dia tak cakap nak tempat berapakah tempat perpuluhannya. Kita akan assume kita akan ambil dua tempat perpuluhan. Jadi, sinilah 1, 2. Bernombor 5 lah dua tempat perpuluhan dia. Okey, sekarang kita nak tengok sama ada kita kena bundar ataupun tidak. Okey, jadi 5 sebelah kanannya adalah 1. 1 angka dia kurang daripada 0. Jadi tambah 0 lah. Okey, jadi dua tempat perpuluhan adalah 0.9. 0 tambah 5, 5. Jadi sin 72 adalah 0.95. Okey nah. Okey, jadi cuba buat soalan E dan juga soalan F. Okey, kelas itu saja. Terima kasih.